A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baharu, iaitu adab menziarahi rakan. Jadi kita akan tengok apakah adab-adab ketika menziarahi rakan. Sebelum itu kita tengok terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan rakan. Rakan ialah orang yang dikenal rapat, sahabat, perkongsian teman dan kawan. Baiklah, seterusnya kita tengok pula apakah adab-adab semasa menziarahi rakan. Sebelum berziarah, kita hendaklah memilih masa yang sesuai, memakai pakaian yang menutup aurat dan sopan, dan niat pertemuan dan perpisahan adalah kerana Allah. Seterusnya, semasa berziarah, kita hendaklah memberi salam dan bersalaman dengan rakan kita. Kita hendaklah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah, memendekkan tempoh ziarah, bertanyakan khabar dan mengawal pandangan, merendahkan suara dan bersopan ketika bercakap, dan meminta izin jika menggunakan kemudahan milik tuan rumah. Seperti contoh, jika kita ingin meminjam tandas, menggunakan tandas di rumah rakan kita, hendaklah kita meminta izin terlebih dahulu. Dan seterusnya, selepas berziarah, kita hendaklah meminta izin terlebih dahulu apabila hendak beredar dan memberi salam dan bersalaman sebelum beredar. Kemudian, mari kita tengok pula sewaktu pergi menziarahi rakan, kita mestilah memelihara tingkah laku dan maruah diri. Sebagai contoh, tidak mengumpat dan mengata orang lain. Dalam bahasa mudahnya yang kita boleh faham, yang sinonim dengan zaman sekarang, perkataan membawang dan bergosip. Seterusnya, hendaklah kita menjaga mata, tidak melihat keseluruhan isi rumah, menjaga aib keluarga yang diziarahi, menjaga percakapan supaya tidak mengecilkan hati tuan rumah, membawa buah tangan dan selalu mengucapkan terima kasih supaya persahabatan berkekalan. Seterusnya, kita hendaklah berpakaian menutup aurat. Berpakaian mengikut syariah Islam, tidak berniat menunjuk-nunjuk atau meninggi diri. Pakaian perempuan tidak menyerupai lelaki dan sebaliknya, lelaki tidak menyerupai perempuan. Dan akhir sekali, pakaian mestilah tidak jarang hingga menampakkan susuk tubuh. Seterusnya, kita tengok pula apakah faedah-faedah jika kita beradab ketika menziarahi rakan. Yang pertama, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang harmoni. Yang ketiga, dapat menghilangkan sifat sombong. Yang keempat, disayangi dan mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Yang kelima, membentuk sikap bekerjasama dan tolong-menolong. Dan akhir sekali, dapat menambah kasih sayang sesama rakan. Kemudian, mari kita tengok pula apakah perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa menziarahi rakan. Yang pertama, kita janganlah membuat bising semasa berada di rumah rakan. Yang kedua, membuang sampah merata-rata. Yang ketiga, tidak menjaga pergaulan antara bukan mahram. Yang keempat, menonton televisyen atau bermain terlalu lama. Yang kelima, makan dan minum terlalu banyak. Yang keenam, berkunjung ke rumah rakan ketika ketiadaan ibu bapa rakan. Yang ketujuh, terus masuk ke rumah rakan tanpa meminta izin dan memberi salam. Dan yang kelapan, berniat jahat. Contohnya, berkunjung ke rumah rakan dengan niat bertengkar atau mengumpat. Dan akhir sekali, kita akan tengok apakah akibat jika kita tidak beradab ketika menziarahi rakan. Yang pertama, kita tidak disukai oleh orang lain. Yang kedua, kita akan dipulaukan oleh rakan-rakan dan masyarakat.
Yang ketiga, kita akan dibenci oleh Allah. Yang keempat, kita akan mengguris perasaan orang lain. Yang kelima, kita akan menyebabkan pergaduhan. Dan yang terakhir, kita akan merenggangkan perhubungan. Jadi inilah dia akibat-akibat jika kita tidak beradab ketika menziarahi rakan. Baiklah, tamat sudah video ringkas tentang adab menziarahi rakan tahun 3. Diharapkan murid-murid dapat mengambil ilmu yang disampaikan dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.